والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية صالحة ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وصراط النبي وإنهم الملائكة المقربين وخرجنا من ظلمات الوحي وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا صلاح رحمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المصري تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. Dan ketika mengangkat oleh Nabi Ibrahim akan qawaid. Apa bacaan? Saya tak tahu nak baca. Dia nak tafsir qawaid. Tak tahu nak baca. Kaki daripada Baitillah dan Nabi Ismail. Jadi dan Nabi Ismail tu wa Ismailu ataf pada Ibrahim. Jadi maknanya mengakakkan asas kaki daripada Baitillah tu oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Berkata keduanya. Jadi ketika mengakak tu dia berkata. Dia berkata tu ketika mengakak. Maknanya. Berkata kedua Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tuhan kami, terima olehmu daripada kami. Terima olehmu daripada kami. Terima apa tu? Binaan kami ini. Binaan Kaabah itulah. Bahawasa engkau itu Tuhan yang amat mendengar bagi permintaan kami. Lagi amat mengetahui dengan perbuatan kami. Jadi nak ceritanya begini. Ketika pada masa ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengakakkan qawaid kaki daripada Baitillah, masa itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Taala dengan kata keduanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
Jadi ia minta daripada Allah Ta'ala, kedua-dua itu minta daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala terimakan perbuatan mereka. Maknanya minta terimakan, maknanya minta terima amalan dia itulah. Terimakan pahala, maknanya minta bagi balasan baik atas susah lelah mereka, atas usahaan mereka pada membinakan Baitillah. Itu maknanya, Tuhan kami, terima olehmu daripada kami, binaan kami ini. Jadi perbuatan itu perbuatan yang dibuat kerana Allah. Mintalah Allah Ta'ala itu terimakan pahala, seperti kita minta terimakan sembahyang. Nah, selepas pada kita itu kita taqabbalallahu minna wa minkum. Minta Allah Ta'ala terima. Kenapa minta begitunya? Bahawasa, kerana bahawasa engkau itu Tuhan yang amat mendengar bagi permintaan kami. Sebab Allah Ta'ala itu amat mendengar akan permintaan kami. Dimaksudkan dengar tu makna terima. Jadi maknanya sepatutlah kita minta daripada Allah sebab dia dengar, dia tahu, dia dengar akan benda yang kita minta kat dia. Permintaan kita tu kat dia, dia dengar. Sebab tu kalau yang tak dengar, tak payah kita minta. Lagi yang amat mengetahui dengan perbuatan kami. Dia tahu kita apa, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu apa yang dibuat, apa mereka buat, buat kerana siapa. Jadi mintakan, terimakan amalan dia. Begitu. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ini permintaan lagi. Jadi pada masa mereka kedua-dua tu membinakan Kaabah, dia minta Rabbana taqabbal minna hingga akhir. Dan ini pun permintaan mereka yang kedua tu minta pada masa membinakan Kaabah. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Tuhan kami, jadikan kami menurut kedua kami lah bagi engkau. Itu muslimaini itu mana bukan maksud jadi orang Islam. Tuhan kami, jadikan kami menurut, mana ikut perintah. Menurut maknanya ikut perintah bagi engkau. Tapi maksud di sininya mana minta menambahkan. Minta tambahkan pada menurut, pada mengikut perintahan Allah. Bukan dia asalnya, kalau asal minta tu minta benda yang sebelum ada. Asalnya kalau kita kira tu minta benda yang sebelum ada, itu ghalibnya. Tapi di sini bukan mintakan benda yang belum ada. Benda tu dah ada, cumanya minta tu minta menambahkan. Ya Allah, kita dah sihat. Ya Allah, sihatkan kami. Kalau orang tanya, apa faedah minta sihat, kau dah sihat? Ya Allah, kita dah sihat, dah kuat sekarang. Tak ada sakit, tak ada demam, tak ada apa pun. Tapi kita minta juga, Ya Allah, Ya Allah, sihatkan badan kami. Lepas tu kita minta begitu tu bukan nak minta sebab kita jatuh sakit. Bukan kita jatuh sakit, bahkan kita nak minta tambahkan lagi kesihatan kita dan minta berkekalankan kesihatan kita. Itu yang kita minta. Kalau nak minta sihat betul-betul sebab kita sakit, tak boleh jadilah sebab kita tak ada jatuh sakit. Di sini pun begitu juga. Jadi mintakan menurut tu maknanya bukan kata belum pada ni tu dua-dua Ismail dan Nabi Ibrahim tu, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tidak menurut akan perintahan Allah, bukan begitu. Dah ikut akan perintahan Allah, tapi minta nak tambah lagi, nak kuatkan lagi, nak kekalkan lagi. Itu yang diminta. Seperti kita kata, seperti minta ihdinas siratal mustaqim.
minta Allah Ta'ala hidayah. Kita dah berada di dalam hidayah. Yang kita mintanya kekal dan tambah. Hidayat dah ada. Bukan kita duduk dalam sesat sekarang. Kita dah duduk dalam hidayat. Alhamdulillah. Tapi yang kita naknya apa? Nak tambah, nak kekal. 1,000 nak 2,000. 2,000 nak 3,000. Contohnya. Lepas tu nak berkekalan, jangan berputus. Begitulah. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadi daripada zuriat kami, zuriat Nabi Ismail, zuriat Nabi Ibrahim. Itu umat yang menurut bagi engkau. Umat yang menurut bagi engkau, ikut perintahan Allah. Allah kata wajib tu buat, Allah larang ni tinggal. Minta daripada anak cucu dia, keturunan dia semua tu mengikut akan perintahan Allah Ta'ala. Ini menunjuk katanya kita sunat. Sunat bagi kita tu doa kepada anak cucu kita walaupun mereka belum ada lagi sekalipun. Walaupun belum mereka ada sekalipun, tengok Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, lebih lagi pada masa tu Nabi Ismail belum berkahwin lagi. Pada masa tu belum berkahwin lagi, tapi dah minta katanya Allah Ta'ala jadikan keturunan zuriah mereka, zuriah dia mengikut akan Allah. Terima perintahan Allah. Itu menunjuk katanya boleh. Kita minta supaya anak kita jadi anak yang soleh walaupun tak dapat lagi sekalipun. Kita minta anak cucu kita hingga seterusnya jadi orang yang baik, jadi orang yang soleh, orang yang mengikut perintahan Allah walaupun mereka belum ada lagi sekalipun. Ini berdalil dengan ayat ini. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan perlihat akan kami dan mana dia? Dan perlihat akan kami. Mana perlihat ni maksudnya tahu, beritahu. Perlihat dengan mana beritahu. Seperti hadis. Apa dia? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sama dengan hadis tu. Sallu, anak semayang oleh kamu, kama ra'aitumuni, seperti kalau ra'a tu mana nampak, tengok, mana melihat, seperti melihat oleh kamu ni akan daku bersemayang, usalli. Jadi nisbah bagi sahabat tu, mereka yang boleh tengok lah Nabi cara solat Nabi buat macam mana boleh tengok dengan mata lah. Tapi nisbah bagi kita ni, orang yang bukan sahabat, maka tak tengok Nabi. Tak pernah tengok Nabi buat semayang macam mana. Tapi kita ni walaupun kita tak tengok, kita tahu Nabi semayang cara mana, kita tahu. Jadi maknanya, sallu kama ra'aitumuni. Nisbah bagi sahabat tu, tengok dengan mata. Nisbah bagi orang yang bukan sahabat, kama ra'aitumuni, makna seperti engkau tahu. Kita panggil ru'yah ilmiah. Dia itu ru'yah tu mana nampak, lihat tu dia dalam bahasa Arab tu ada dua. Dia panggil ru'yah basariyah, itu mana tengok dengan mata. Kalau ru'yah ilmiah, maknanya tengok dengan mana tahu. Tengok dengan mana tahu. Sini beri lihat, mana beri tahu. Beri lihat, beri tahu. Mana ru'yah ilmiah. Ru'yah ilmiah, mana tengok nampak dengan makna tahu. Bukan tengok nampak dengan mata tu, pejam tak nampak, bukan begitu. Ini maknanya tahu. Sebab tu dan perlihat oleh
dan perlihat akan kami, mana beritahu, ajar, mana perlihatkan kami, mana ajarkan kami. Ajarkan kami akan segala pekerjaan haji, akan segala pekerjaan, mana akan cara-cara menunaikan ibadat haji. Jadi maknanya di sini tu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail minta Allah Ta'ala ajarkan kepada kedua cara-cara nak menunaikan ibadat haji. Nak buat macam mana, nak mulai buat apa, mulai kat mana. Nah, atau ibadat kami atas pada haji. Atau ibadat kami. Ni atau ni atas pada pekerjaan haji. Dia begini. Manasik, perkataan manasik tu jamak bagi nusuk. Lepas tu asalnya, asal lafaz nusuk tu dipakai makna ibadat. Dipakai makna asalnya, asal pada luar tu nusuk tu makna ibadat. Jadi ibadat dengan nusuk satu makna. Ibadat dan nusuk tu satu makna. Tetapi kebelakangan tu tapi dimasyhurkan dengan makna haji. Dimasyhur dengan makna haji dan makna haji. Lepas tu masuk di bawah haji tu umrah. Jadi sebab tu yang kita baca di dalam doa iftitah apa dia? Salah tadi. Manasik jamak bagi mansak. Nusuk pun jamak juga. Bukan mufrad. Jadi yang kita baca di dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki. Inna salati wa nusuki. Tak apalah lepas pada tu. Inna salati, sesungguh sembahyang aku. Lepas tu wa nusuki, mana apa? Nusuk ada dua makna. Mana haji dan umrah, mana ibadat. Tapi kalau tanya asal tu mana ibadat. Kalau itu inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, dan ibadat aku. Jadi ibadat tu umum daripada sembahyang. Sembahyang pun ibadat. Inna salati, sesungguhnya segala sembahyang aku, wa nusuki, dan ibadat aku, wa mahya, apa dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sembahyang kita kerana Allah. Segala ibadat kita kerana Allah. Hidup kita hidup kerana Allah. Mati pun kembali kepada Allah. Gitu. Itu makna ibadat. Tapi mengikut setengah kata inna salati makna sembahyang, wa nusuki makna ibadat haji dan umrah. Gitu. Sebab tu di sini dia datangkan dua-dua. Akan segala pekerjaan haji, akan segala pekerjaan haji kami. Kalau itu manasik, makna haji dan umrah. Dan atau ibadat kami. Tu kalau kata manasik tu makna ibadat. Itu mana arina manasikana. Wa tub alaina, dan taubat olehmu atas kami. Taubat ni mana kalau dia bahasa Arab tu, taubat tu boleh diguna pada kita, boleh diguna pada Allah. Taubat diguna pada Allah tapi makna terima. Taubat daripada kita dengan maknanya mengaku salah, menyesal, begitu, minta ampun. Kalau begitu sini mana taubat olehmu ya Allah, apa makna taubat? Bukan makna Allah mengaku dosa dengan kita, bukan begitu. Maknanya taubat di sini makna Allah terimakan dosa. Terimakan taubat. Dan taubat makna terima taubat olehmu atas kami, atas kesalahan kami. Tapi sini jangan faham kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ada buat dosa lah.
Sebab dia minta taubat ni, bukan. Dia berasa, dia orang-orang yang taraf tinggi itu dia selalu minta taubat walaupun dia tak berdosa sekalipun. Dan dia tak berdosa sekalipun, tapi boleh jadi jatuh dalam salah dengan Allah Ta'ala. Dengan sebab terlalu takut mereka kepada Allah. Walaupun pada zahirnya, lebih laginya orang anbiya, orang rasul-rasul ni tak berlaku maksiat sama sekali. Tapi itulah tinggi taraf dia tu, walaupun tak ada salah pada zahir, tapi ia rasa boleh jadi ada salah. Lalu tu minta ampun. Akan boleh jadi ada salah, bukan kesalahan betul-betul. Begitu. Innaka antat tawwabur rahim. Bahwasanya engkau itulah Tuhan yang amat banyak terima taubat, yang sangat terima taubat. Dengan mana amat banyak terima taubat, apa maknanya? Siapa-siapa taubat kepada dia dengan cukup syarat dan rukun, dia terima. Ada orang taubat kepada dia, ada hamba dia taubat kepada dia, dia terimakan taubat. Ada orang taubat kepada dia, dia terima. Bukan katanya 10 orang taubat, tak terima seorang pun, ada terima seorang. 100 orang taubat, terima 45 orang. Yang lagi macam-macam orang nak masuk kerja ramai-ramai itu, bukan. Lagi amat kasih sayang rahim hambanya. Sebab tu diminta. Ni ada jaga, maka pinta keduanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail akan taubat serta maksum keduanya. Kali ini nak salah orang tanya. Macam mana Nabi Ismail, Nabi Ibrahim minta taubat padahal keduanya orang maksum lepas daripada dosa, terpelihara daripada dosa. Maka dia jawab katanya, kerana tawaduk. Sebab tawaduk kedua kepada Allah dan mengajar bagi zuriat keduanya. Dan nak ajar kepada anak cucu keduanya, kena taubat. Kena taubat, kena banyakkan taubat. Walaupun tak tahu kata ada salah sekalipun, kena taubat juga. Adabnya begitu. Sebab tu tengok orang nak menghadapi raja tu, ampun tuanku beribu ampun. Walaupun tak ada salah sekalipun, tapi begitulah caranya. Apakah lagi kita dengan Allah Ta'ala? Maka itulah doa Nabi Ibrahim tu panjang lagi. Tapi kita ulang balik kepada awal-awal cerita sikit. Jadi nak baca doa tu, jadi maknanya ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ketika mereka membangunkan Kaabah itu, ketika itulah sambilan mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa-doa yang telah dibaca tadi dan yang lagi akan datang tu, yang kita tak sampai lagi. Itu perkara tu. Ini menunjuk katanya seeloknya kita nak berdoa kepada Allah Ta'ala bila? Pada masa kita beribadat kepada dia. Sebab ni masa ni Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangunkan Kaabah. Membangunkan Kaabah apabila kedua-dua tu tunaikan permintaan, sedang menunaikan perintahan Allah Ta'ala sambilan mereka berdoa. Itu menunjuk katanya kita eloknya kita nak berdoa kepada Allah Ta'ala tu bila? Pada masa kita beribadat. Sebab itulah selepas solat tu jangan lupa kita berdoa. Selepas solat tu jangan lupa kita berdoa, sebab nak ambil cerita ni lah. Sebab tu dalam masa kita semayang disunatkan kita berdoa dalam sujud dan dalam mana. Cuba kita tengok dalam hadis-hadis dari kita azkar sama, selepas pada baca surah, selepas pada sami' itu, selepas pada itu apa dia, dalam rukuk ada doa dia, dalam i'tidal pun ada dia, mil'us samawati wal ard, dalam sujud ada doa dia lagi, dalam duduk antara dua sujud pun ada doa Rabbi firli, itu dah doa. Tengok belum pada Nabi sallallahu selepas ada selawat tu, apa dia?
Allahumma ighfir lima qaddamtu hingga akhir. Itu ada doa. Itu menunjuk katanya masa tengah-tengah kita sedang buat amal ibadat itulah elok kita berdoa. Sebab tu disuruhkan apabila kita baca ayat Quran, apabila jumpa dengan ayat nikmat, kita minta nikmat, jumpa kita baca ada sebut syurga, minta Allah Taala masukkan kita dalam syurga. Apabila kita baca sebut orang mukmin, kita minta Allah Taala jadikan kita orang mukmin juga. Apabila baca tu sebut azab neraka, minta berlindung. Tu disunatkan semuanya. Tengok cerita di sini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sambil ibadat, sambilan menunaikan perintah Allah, sambilan dia berdoa. Lepas tu doa-doa yang dia berdoa di sini semua doa yang penting ke semua. Jadi awal cerita ni dia katanya wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Jadi dia mana mengakad di sini dikehendaki dengan mengakad di sini ialah membina. Membina, bukan akad naik, bukan begitu. Mengakad tu maksudnya membina. Lepas tu dia katanya mengakad, sebab panggil mengakad tu apabila kita bina dia akad naik tinggi. Naik tinggi macam mana? Dia begini cerita asalnya. Dia awal-awalnya belum pada Allah Taala nak jadikan bumi. Belum pada Allah Taala nak jadikan bumi, maka kawasan bumi duduk ni penuh dengan air. Penuh dengan air. Kemudian dibetul dengan tempat Kaabah duduk, tempat terletak Kaabah sekarang tu, ada berpusingan air. Lepas tu dibetul dengan Kaabah tu ada pusingan, jadi ada buih yang putih. Buih yang putih tu berpusingan di situ. Kemudian lama kelamaan Allah Ta'ala menjadikan bumi. Menjadikan bumi dan air itu dihilangkan. Jadi maknanya air itu berputar, berpusing, maka sebelah bawah pada air itu Allah Ta'ala jadikan bumi. Lepas tu bumi timbul naik, air itu lenyap. Kemudian ringkasnya kemudian Allah Ta'ala turunkan mengikut satu ceritanya Allah Ta'ala turunkan satu baitillah, satu bait, satu rumah daripada Baitul Ma'mur letak di situ. Letak di situ. Kemudian apabila Nabi Adam tu diturun daripada syurga. Nabi Adam diturun daripada syurga. Kita maklum Nabi Adam tu apabila turun pada syurga, dia jatuh di kawasan negeri Sri Lanka. Jatuh di Pulau Saradip, di kawasan Sri Lanka. Maka di situ Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Adam berjalan datang kepada Baitullah untuk haji ke situ. Maka daripada Sri Lanka nak sampai ke situ tu Allah Ta'ala perintah kepada kepada dua malaikat untuk tunjuk jalan supaya boleh sampai kepada Baitullah itu. Kemudian dengan secara ringkasnya apabila datang masa Nabi Nuh. Apabila datang masa Nabi Nuh, jadi mana pada masa Nabi Adam tu Kaabah tu sudah ada dah di situ. Kaabah tu tapi bukan bentuk sekarang lah. Dan Kaabah tu dah ada di situ. Katanya setengah tu daripada permata lah pulaknya. Jadi apabila lama kelamaan datang Nabi Nuh, datang masa banjir Nabi Nuh tu, Kaabah tu diangkat naik ke langit.
Dan diletakkan Hajarul Aswad tu di bukit Jabal Abi Qubais. Jadi selepas pada apabila berlaku banjir pada zaman Nabi Nuh tu, Kaabah tidak ada. Kaabah tidak ada, jadi tempat tu kosong. Kosong-kosong sehingga datang zaman Nabi Ibrahim. Tetapi kosong tu setengah kata diruntuh oleh banjir. Tetapi asas dia tu, kalau kita orang buat rumah sekarang tu, mana tunjang yang letak dalam bumi ni, masih ada. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim membinakan. Bina di sini maknanya sambung balik. Sambung di sini. Itu sebab tu makna mengakak. Mana letak satu, naik satu, naik satu, naik satu. Begitu tu makna mengakak. Tapi maksudnya bina. Bina ni maknanya bukan buat baru, galikan letak asas balik. Bukan. Asas tu dah ada. Cumanya kalau kita bani tu rumah-rumah yang sekarang tu, maknanya asas yang letak dalam tanah tu, yang dia tu kaki dia dalam tanah tu masih ada. Cumanya bata, jokong, tiang tidak ada. Maka Nabi Ibrahim cumanya sambung naik. Sambung naik. Itu makna bina, itu makna sambung naik. Susun naik. Itu makna ketika mengakad. Itu makna mengakad. Itu jadi daripada cerita ininya, pada mulai daripada banjir zaman Nabi Nuh, sementara nak sampai zaman Nabi Ibrahim tu tidak ada kosong Kaabah di situ. Sebab apa? Sebab tadi. Sebab tu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim binakan balik. Lepas tu selepas pada zaman Nabi Muhammad ni, banyak pula dibangunkan Kaabah. Dia ada runtuh, ada apa banyak. Adalah dalam kita setengah ulama tu karang sebuah kitab pada menyatakan tarikh bangunan Kaabah. Diruntuh, dibangun, diruntuh, dibangun balik. Lepas tu antara Nabi Ibrahim nak sampai ke Nabi Muhammad tu pun banyak kali runtuh, banyak kali dibinakan balik. Lepas tu selepas pada zaman Nabi Muhammad pun ada diruntuh, seperti runtuh pada masa Abdullah bin Zubair. Maka dibangunkan balik juga. Tu banyak kali dah sebab memanglah binaan tu daripada batu. Lepas tu tak pakai semen pun. Lagi pulanya tak pakai tiang, tak pakai besi pun. Lepas tu semen pun tidak ada, cumanya susun jokongkan bata begitu ya. Boleh jadi ada banjir, ada apa lama-lamanya jadi utuhlah. Sebab tu dibangunkan balik. Tapi pada masa Abdullah bin Zubair tu pun Kaabah tu bukan diutuhkan dengan sebab kena batu manjani. Tu dibinakan balik, direpairkan balik. Banyaklah. Kalau nak cerita asal berapa kali tu. Kemudian cerita Nabi Ibrahim tu dia nak binakan Kaabah, jadi asas Kaabah tu dah ada, tak dirosakkan oleh banjir Nabi Nuh. Cumanya letakkan cari batu, letak di atas asas kaki yang sudah ada. Jadi qawaid tu katanya daripada batu yang besar, yang besar-besar yang tergelam di dalam tanah. Itu asas dia. Macam orang sekarang tu dia letak semua kaki tu dalam tanah tu panjang. Katanya batu besar-besar yang ada sebelah bawah tu. Jadi Nabi Ibrahim letak di atas batu, jokongkan batu dia tu naik ke atas. Naik gitu. Lepas tu ada juga setengah tu dia cerita katanya Nabi Ibrahim dia ketika membangunkan Kaabah, membinakan Kaabah tu, dia dapatkan batu daripada beberapa tempat. Yang bukan ambil batu kat dekat kawasan dia kat Mekah tu bukan saja. Setengah katanya
dia ambilkan batu daripada bukit Turi Sina, yang Sinai di kawasan Turi Sina tu yang cerita Nabi Musa tu yang ada kat Mesir hujung, dekat-dekat dengan kawasan Urdun. Bukit batu daripada bukit Sinai, Sina, dan bukit Zaitun, dan batu ada juga ambil daripada batu daripada bukit Zaitun. Bukit Zaitun tu kalau kita tengok sekarang tu dekat dengan Baitul Maqdis. Saya tak pasti, tapi adalah kalau tengok dalam gambaran tu ada Baitul Maqdis, ada bukit sebelah sana tu, bukit itulah bukit Zaitun. Itu setengah pada bukit yang Nabi Ibrahim ambilkan batu daripada situ untuk membinakan Kaabah juga. Dan ada sebuah bukit daripada Lebanon, bukit di situ biasanya ahli sufi pergi sana. Di bukit tu bukit Lebanon. Kalau cerita orang sufi pada zaman dulu mereka nak berkhulwat tu banyak mereka pergi ke sana. Sebab sana tu sunyi. Maka setengah daripada batu yang diambil pada bukit Lebanon juga. Dan begitulah. Dan bukit Judi banyak lagi. Jadi maknanya rasanya itu ada sebut tu lima bukit yang Nabi Ibrahim ambilkan batu untuk nak bangunkan Kaabah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah ceritanya. Jadi maknanya mengangkat membina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tu maknanya bukan katanya belum pada ni Kaabah tidak ada, bukan. Jadi Kaabah tu sudah ada lama lagi, belum nu lagi. Sebab belum pada Nabi Adam nak datang tawaf kepada Kaabah, sebelum pada Nabi Adam nak turun daripada syurga, Kaabah tu sudah ada. Kaabah tu sudah ada. Malaikat dah tawaf dah. Jadi sebab tu setengah tu dia panggil Baitil Atiq. Kaabah tu panggil Baitil Atiq, mana rumah yang lama. Lama sangat. Lama ada belum pada zaman Nabi Adam lagi. Cumanya rutuh di repair balik. Rusak di repair balik. Yang kita tengok sekarang tu baru. Yang tengok batu nampak comel kan. Yang hitam tu kelambu dia. Tapi apabila kita buka kelambu tu tengok tu cara dia susun yang dia tu batu 4 persegi comel tengok. Itu baru. Kalau zaman dulu tu tidaklah rupa begitu tapi disusunkan dengan batu. Batu bukan 4 persegi macam bata blok, bukan dia begitu. Kita tengok sekarang tu 4 segi comel tu. Itu baru dibangun, di repair balik. Gitu. Jadi Kaabah yang ada sekarang kita tengok sekarang tu jangan fikir ni lah yang Nabi Ibrahim Nabi Ismail bangunkan, bukan. Itu dah habis nama. Itu pun belum pada zaman Nabi Muhammad tu berapa kali dibangunkan balik. Berapa kali rusak, berapa kali dibangunkan balik. Maknanya yang dibangunkan oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu tak kekal sampai zaman Nabi Muhammad pun. Jadi nak boleh ke sampai zaman Nabi Muhammad tu memanglah daripada zaman Nabi Ismail itu panjang masa. Jadi berapa kali rutuh, berapa kali di repairkan. Itulah. Kalau nak bagi tu adalah dia setengah ulama tu dia karang tarikh Kaabah. Tu dia mulai daripada asas sampai ke zaman kita sekarang. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada katanya Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين